kita nak kongsikan bersama dengan anda secara ilmiahnya panduan apa yang boleh, apa yang sesuai dan tidak dengan pemilihan yang begitu limited. Maknanya dari segi jumlah pendapatan, keadaan ekonomi sekarang ni pastinya yang akan memberi faktor tertentu tentang kelayakan anda membeli rumah pertama. Jadi yang lebih layak untuk berkongsi pastinya pengasas komuniti pejuang hartanah bersama dengan Encik Ahyat Ishak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Hari ini banyak sebenarnya soalan. Lagi-lagi saya pun sedang berada dalam proses tertentu walaupun dah lepas 30 lah. Okey, alhamdulillah. Ada di antara rakan kita yang memberikan respon. Responden tadi berkata mungkin kurang daripada umur 30 adalah umur yang sesuai untuk mempunyai rumah pertama. Tetapi berbalik kepada pendapatan anda. Jadi pandangan daripada Encik Ahyat sendiri melihat pada statement sebegitu. Ramai yang kata kan kurang daripada 30 sebelum umur 30 ni matlamat kita adalah ada satu rumah pertama. Betul. Jadi macam mana? Sebenarnya kan Anim kan, jangan pernah rasa terdesak nak mesti beli hartanah pada umur sekian-sekian. Kerana setiap orang itu kan ada jendela waktu dia yang tersendiri. Betul. Jadi mungkin seperti yang telah disebut tadi dalam interview pun Anim pun dah sebut, kita ada tingkat pendapatan yang berbeza-beza. Dan sebenarnya bila cerita tentang rumah pertama, Ahyat pun teringat 20 tahun dulu Ahyat beli rumah yang pertama. So tahun 2003. So tahun ni dah genap 20 tahun. Dan Ahyat masih ingat masa nak beli rumah pertama tu dia rasa macam satu perkara yang sangat luar biasa. Betul. Rasa macam nak lompat bangunan. Kita kan. Teruja, excited kan. Tolak-tolak 20 tahun tu boleh kongsi ke? Umur berapa masa tu? Masa tu umur lebih kurang 23-24. Awal. 23-24 masa tu dah ada kelayakan ke untuk memiliki rumah pertama. Dan rumah pertama tu tidaklah membeli untuk duduk sendiri tapi untuk pelaburan. So kat situ matlamat dia berbeza. Matlamat tu berbeza. Kat sini maknanya matlamat pun kita kena tetapkan juga sebelum kita beli rumah. Nak beli ke nak duduk ataupun nak invest? Okey, Anim, itu sebenarnya jawapan yang tepat. Sebenarnya Anim pun dah guna satu perkataan yang sangat-sangat powerful. Layak. Apa yang kita layak kan? Tapi sebelum itu kita bercerita tentang pemilikan rumah kan. Pemilikan rumah ni ada dua je sebab dia nak beli rumah. Betul. Nak beli untuk duduk sendiri atau nak beli untuk pelaburan. Dan kalau kita nak beli rumah untuk duduk sendiri, sebenarnya dia ada dua juga kategori. Nak beli rumah untuk starter home, rumah permulaan. Betul. Mungkin kita bermula dengan rumah flat kerana itu yang kita layak. Betul. Okey. Dan mungkin yang kategori kedua tu kita nak upgrade. Okey, saya dah umur 35-40 tahun, anak pun dah lebih ramai dan membesar. Maka saya nak upgrade rumah teres, nak pergi ke rumah semi-D dan sebagainya. Okey. Tapi kan bila kita bercakap pasal rumah pertama kan Anim, kita kena terima satu hakikat bahawa sekarang ni nak memiliki rumah pertama mungkin lebih mencabar berbanding Ahyat dulu 20 tahun dulu. Mungkin mak ayah kita 30-40 tahun yang dulu. Kalau kita boleh terima hakikat ini, barulah kita boleh cari jalan penyelesaiannya. Setuju. Okey. Mungkin mak ayah kita atau Ahyat sendiri 20 tahun dulu hadapi cabaran juga. Tapi pada ketika itu mungkin mencabar kan? Mencabar betul. Tapi kan Anim, Ahyat rasa sekarang ni cabaran dia lebih sikit. Kerana satu faktor. Faktor hubung kait antara gaji dengan harga rumah. Betul. Tangga gaji dengan harga rumah. Yes. Dan kerana itu cabarannya memang jauh lebih besar. Jauh lebih besar. So kita membayangkan apa yang kita lihat gaji zaman sekarang dengan harga rumah zaman sekarang, dia dah memang sangat jauh terpisah. Betul. Dan itulah cabaran besar untuk anak-anak muda nak memiliki hartanah. Begitu juga dengan kelayakan pinjaman kan yang sekarang ini begitu, bila kita melihat kepada tangga gaji, anda ada setengahnya perlu mengikut syarat-syarat yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sebagainya. Kita juga telah pun dimansuhkan skim pinjaman untuk rumah pertama pada bulan April yang lalu. Jadi apabila tidak ada lagi skim itu, lebih mencabar kepada mereka yang mempunyai tangga gaji yang tertentu. Secara keseluruhan lah kan, kalau kita mengambil tangga gaji di beberapa negeri pun berbeza. Jadi disebabkan itu rumah di beberapa negeri pun berbeza. Ada yang bekerja mencari makan di Kuala Lumpur tetapi hanya mampu untuk membeli aset di luar daripada Kuala Lumpur. Kerana Kuala Lumpur itu kita tahu harga rumahnya macam mana kan. Mengikut pada tangga gaji, bagaimana pemahaman kita yang perlu kita fahami tentang kalau contoh 5,000 dan ke atas dan 3,000 dan ke atas, rumah mana yang sebenarnya mampu untuk kita miliki pada tahun 2023 Okey. Apa yang layak untuk kita berbeza-beza kerana gaji. So kalau kita lihat gaji kita tu
boleh dikatakan 30% tu selamatlah untuk kita asingkan untuk kos-kos perumahan. Termasuklah membelinya, membayarnya, menyewa mungkin atau kos maintenance, penyelenggaraan dan sebagainya. So 1/3 tu lebih kurang satu tahap yang diterima secara antarabangsa, termasuk di Malaysia juga. So kalau gajinya RM5,000, maka kalau kita lihat 30% RM1,500. So 1,500 tu kita kena darab 200 atau darab 250. Okey, jangan tanya kenapa. Kerana secara formula tu nanti kan kita kena buat kelas 1 jam pula lah. Itu kena ada satu segmen lain pula ya? Saya cadangkan kita ada segmen yang kedua. Okey. Tetapi katakan darab 200, so rumah yang sesuai ialah RM300,000. Kalau darab 250 tu mungkin 350 dan sebagainya. Kat situlah dia punya range. Kerana itulah kelayakan kalau kita dibuatkan kiraan daripada pihak bank pun. Ya, kita nak tahu spek rumah yang mana sesuai dengan gaji kita kan. So kat situlah Anim, rumah pertama ni mungkin tak boleh nak ikut rumah yang kita selera. Bukan rumah yang kita mahu. Betul. Itu rumah idaman. Okey, ada ramai orang tanya, Hayat, rumah idaman dengan rumah yang pertama ni apa beza dia? Okey, rumah idaman ni lepas rumah tu dah tak nak beli rumah lain dah. Maknanya itulah yang kita nak duduk sehingga ke akhir hayat, contohnya begitulah kan. Memang itulah ending dia dah cantik sehingga ke akhir hayat. Saya suka tu. So tapi rumah pertama ni dia boleh jadi flat. Kerana itulah yang kita mampu. Dan bila kita mampu beli rumah flat, tidaklah bermaksud kita akan tinggal di rumah flat itu buat selama-lamanya sehingga ke akhir hayat. Kita ada perancangan untuk menambah baik dari sudut lifestyle kita. Okey, best borak dengan Anim ni cakap pasal hartanah kerana Anim gunakan perkataan-perkataan yang tepat. Okay, bagi Hayat, orang muda kalau dia nak membeli hartanah, dia mesti bermula dengan mindset dan guna perkataan-perkataan yang betul. Because bila dia dah mula perkataan yang betul, tindakan dia akan betul. So contohnya perancangan tadi kan Anim sebut. Kenapa saya suka orang muda suka hartanah? Kenapa saya suka orang muda suka hartanah? Kerana dia akan paksa orang muda merancang. Dan bukan sangat merancang kewangan, tapi nak kena merancang hidup. Okey, aku kena fikir macam mana nak face seterusnya kan, fasa-fasa kita. Anim macam dah biasa pergi kelas lah. Okey. Encik Hayat, kita juga di sini ada beberapa kategori pekerjaan dan latar belakang. Ada juga di antara kita yang mempunyai gaji tetap. Tak lupa juga mereka yang mempunyai gaji, maknanya berdasarkan bisnes persendirian kan. Ada yang berniaga online, gajinya mengikut sales. Ada juga yang macam kami yang masuk di TV, gajinya mengikut appearance ataupun penampilan kami. Jadi begitu juga dengan kelayakan, adakah ianya terganggu dan memberi faktor kepada kelayakan kita? Mereka yang ada gaji tetap mungkin lebih layak memiliki rumah sendiri ataupun rumah pertama. Mereka yang gaji yang tidak tetap ni 2-3 bulan baru dapat selepuk payment contohnya kan. Bagaimana pendapat Cik Ayaz sendiri? Sebenarnya orang yang makan gaji secara teknikal lebih mudah nak dapatkan pembiayaan nak beli rumah. Ini realiti yang kita kena terima. Dan orang yang berniaga atau yang dapat macam payment ikut appearance dan sebagainya, yang tidak ada gaji tetap dan tidak ada pay slip, sebenarnya lebih mencabar untuk dapatkan pembiayaan. Tetapi sekarang ni berita yang terbaik ni, kerajaan dah umumkan SJKP khas untuk orang-orang yang tak ada gaji tetap dan tak ada pendapatan, tidak ada pay slip. Dan dana tahun lepas 2 bilion, sekarang ni ditambah jadi 5 bilion pada tahun ini. Dan in fact yang baru-baru ni diumumkan oleh PMX, pembiayaan boleh sehingga 120% untuk cover kos-kos, contoh of course kos down payment, kos valuation, kos guaman, thank you. Kos guaman. Baru lepas buat jadi diingat lagi. Itulah sebenarnya seronok bila bercakap hartanah dengan orang yang sedang lalui dan dia lebih relevan. Itu sebabnya topik ni bagi sahabat-sahabat yang sedang menonton hari ini, kita nak dia bayangkan dia nak membeli hartanah. So kalau tak ada gaji tetap, tak ada payslip, ada je peluang, tetapi kita nak kena buktikan kepada pihak bank. Okey, cakap pasal pihak bank kan. Okey, kita nak beli rumah. Sepatutnya nak beli cash. Itu yang terbaik kan, tak ada nak hutang siapa-siapa. Betul, sebenarnya. Tapi tak ada cash sebanyak itu. Tak mampu dengan jumlahnya kan. 300,000, 500,000 tak ada duit sebanyak itu. Maka kita kena pergi kepada orang yang ada duit, kepada institusi kewangan seperti bank. Okey. Now bayangkan Anim kalau tiba-tiba Ayat jumpa Anim kan, lepas program ni tiba-tiba Ayat bisik, Anim nak pinjam 300,000 lah. Kan. Kita tengok. Tapi okey,
kalaulah Anim ada ke tak ada ke, tapi apa yang Anim akan terlintas di fikiran? Maknanya mungkin memberikan pinjaman lah kepada Ayat nak kan? bagi pinjaman kan. So apa soalan yang Anim terlintas? Nak buat apa? Okey, Anim saya nak beli rumah. Ni bayangkan kita dengan bank. Okey. So lepas tu Anim ada tak terlintas nak tanya apa-apa lagi? Apa jaminan yang boleh diberikan? Macam mana Ayat nak bayar balik? Macam mana Ayat nak bayar balik dekat Anim 300,000 ni? 300,000 tu dan sekarang ni boleh jamin ke nanti 5 tahun 10 tahun lagi akan boleh jamin ke? Ya, betul. So sama juga dengan pihak bank. So kita pergi ke pihak bank dan kita nak minta pinjaman atau pembiayaan 300,000, 500,000, 1 juta. Bank pun akan tanya soalan yang sama. Tak kiralah kat Instagram kita ada 1 juta follower pun. Betul. Macam bank akan cakap siapa kau? Dan siapa kau tu dia akan melihat dua perkara. Satu ialah bukti, thank you, bukti pendapatan dan dia nak tengok perbelanjaan kita. Ya, betul. So sebenarnya sangat-sangat mudah. Pihak bank just nak melihat duit masuk, duit keluar. So kita sebagai pembeli rumah pertama, kalaulah boleh kita jaga dua perkara ni. Duit masuk, duit keluar. Kita jaga ada bukti dan diurus dengan kemas. InsyaAllah pembiayaan boleh dapat dengan mudah. Okey, itu cerita tentang pembiayaan bank. Bagus di sini sebab apa? At least kita tahu bagaimana adakah kita ni layak ke tidak untuk mendapat pinjaman. Selain daripada itu, ada juga mereka yang mempunyai sejarah sebagai guarantor. Ada juga mereka mempunyai sejarah pembayaran loan-loan yang lama, mungkin tidak cantik dekat situ dan sebagainya. Bagaimana kategori-kategori ini yang masih lagi untuk memiliki rumah pertama? Mungkin saya mewakilkan anda yang mempunyai sedikit kegusaran kan? Sebab kita tak tahu kadang anak muda baru-baru ini juga keluarkan kenyataan anak muda pun ada yang dah muflis. Anak muda yang baru nak bermula dengan selepas fasa muflis dan sebagainya. Jadi mungkin nama mereka blacklist, menjadi guarantor dan sebagainya. Ayat dalam bidang ini dah lama, mungkin Ayat tahu bagaimana keadaannya. Sebenarnya kan bila kita ada titik-titik hitam dalam rekod kewangan kita, memang bank pun tak berminat untuk memberikan pembiayaan. Macam tadi kan, contohnya kalau Anim nak bagi pembiayaan kepada Ayat. Lepas tu Anim cek dengan kawan-kawan. Lepas tu kawan-kawan Ayat cakap kat Anim, Ayat tu ada pinjam dengan saya dulu tapi dia ada tak bayar lagi ni. Bad record dah lah. So apa perasaan Anim? Anim pun rasa macam biar betul Ayat mungkin ada potensi yang dia tak dapat bayar balik kan bersama dengan pinjaman itu. Betul. So sama jugalah pihak bank pun akan menilai. Sebenarnya pihak bank ni kalau boleh siapa-siapa yang datang kat bank dia nak bagi pembiayaan. It's a business untuk bank. Thank you. It's a business for bank. So kalau dia tak membisneskan duit dia tu, maknanya dia tak dapat keuntungan. Revenue dia tak dapat grow. So nasihat Ayat kepada orang-orang yang ada titik-titik hitam ni sebenarnya kan, kita kena selesaikan dahulu. Mungkin itu adalah tanda bahawa kita tak boleh nak membeli rumah dahulu. Dan kita, ni Ayat ada satu strategi. Ambil satu langkah ke belakang. Kita kumpulkan kekuatan kewangan semula, bersihkan apa yang perlu dibersihkan. Dan kita, bila dah ada kekuatan, kita boleh ambil 2 langkah ke depan, menyerang dan merebut peluang-peluang yang ada. So kadang-kadang nak ambil satu langkah ke belakang tu mungkin ambil 1 tahun. Mungkin kalau paling lama 3 tahun. Untuk kita bahagia 30 tahun. So itu nasihat Ayat lah. Memang bank akan berkira tentang rekod-rekod kewangan ini dan itu sebabnya kita sebagai pembeli rumah pertama ni kita kena jaga. Kena jaga kesucian kewangan itu perlu dijaga. Betul. Itu dia sedikit bukan sahaja ni kata-kata manis daripada selaku pengasas komuniti pejuang hartanah. Encik Ayat, saya seronok berkongsi pada hari ini tapi ini sahaja masa yang kita ada. Itulah minta maaf banyak-banyak. Sebenarnya kalau bercakap dengan orang hartanah ni memang perlukan masa yang agak panjang banyak idea dia sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak Encik Ayat Ishak bersama dengan kami berkongsi bagaimana panduan yang terbaik secara ringkasnya keseluruhan untuk anda.